Okay, baik. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua hadirin dan juga hadirat tuan-puan, cikgu-cikgu yang sama-sama dengan kami pada malam ini untuk sesi yang terakhir, Journey to Become an Apple Teacher. Okay. Jadi seperti biasa, pada sebelum kita memulakan slot kita pada malam ini, iaitu sesi yang keempat pada malam ini, iaitu Apple Teacher Portfolio untuk bahagian apply. Jadi tuan-puan, cikgu-cikgu yang telah mengikuti kami daripada 15 hari bulan September, bermula daripada sesi yang pertama Apple Teacher Certification, sesi yang kedua Apple Teacher Portfolio Activate, sesi yang ketiga Apple Teacher Portfolio Explore, dan pada malam ini kita akan sama-sama untuk mengikuti sesi yang keempat, iaitu Apple Teacher Portfolio untuk apply. Jadi tuan-puan telah bersama dengan sesi yang pertama, iaitu bersama dengan Ustaz Syakir. Sesi yang kedua bersama dengan Ustaz Rifki. Sesi yang ketiga semalam bersama dengan saya, Ustaz Faiz, dan sesi yang terakhir, iaitu sesi yang keempat ini, anda semua akan bersama dengan Cikgu L Gamilu. Okay. Jadi seterusnya untuk sesi seperti biasa, ada adab dan juga tata cara yang kita kena ikutilah. Iaitu yang pertama, perlu diingatkan bahawa sesi atas talian ini akan dirakam. Kemudian sila pastikan semua hadirin ataupun semua peserta untuk mute, meletakkan mikrofon dalam mode senyap sepanjang sesi. Kemudian jika ada sebarang persoalan yang ingin diutarakan kepada presenter kita pada malam ini, anda boleh mengajukan soalan tersebut di ruangan chat. Jika tim teknikal boleh tolong jawab di soalan chat di ruangan chat, maka kami akan jawab. Tetapi jika memerlukan kepada presenter untuk jawab soalan tersebut, jadi presenter yang akan jawab. Kemudian sesi soal jawab juga akan dibuka sebelum sesi pada akhir. Dan minta tolong kepada semua peserta untuk jangan gunakan perkongsian skrin, jangan share skrin sewaktu presenter kita sedang membentangkan slide ataupun konten beliau. Okey. Dan akhirnya pautan kehadiran kita akan berikan pada akhir sesi ini. Baik. Jadi tanpa melengahkan masa, sesi yang keempat malam ini akan dibentangkan, akan disampaikan oleh Cikgu L Gamilo bin Habibun Tan, yang sekarang ini sedang bertugas di SK Jamu Bongkok, Terengganu. Okey, tanpa membuang masa, saya mempersilakan Cikgu L. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sebelum tu saya okey? Ya Ustaz. Sebab tadi Cik Kamarul Arifin. Assalamualaikum Tuan Kamarul. Tak dengar suara? Terima kasih. Cikgu L. Tak dengar suara? Tak dengar? Oh, ada. Okey. Okey. So, okey, dengar baik, alhamdulillah. Jelas. Okey, terima kasih. Saya baca melalui chat. Sekarang kurang kuat. Okey. Alright. Baik, terlebih dahulu terima kasih kepada Ustaz Faiz Fatullah di atas sebagai moderator pada malam ni. Okey, semalam dia presenter. So malam ni dia as a moderator lah. Jadi saya akan sharekan saya punya skrin untuk anda semua. Baik, nampak Nampak Ustaz Faiz? Apa nampak? Yang lain kalau nampak, saya tak nampak chat ni. Saya bagi satu skrin ni. Okey. Okey, saya buka full screen sekarang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Saya Cikgu Gamilo bin Habibun dan sekarang ini tugas di SK Jamu Bongkok. Dan alhamdulillah kita sebenarnya dah sampai ke sesi yang keempat, iaitu sesi terakhir.
yang mana topik kita lebih kepada becoming an Apple teacher lah. Jadi topik kita pada hari ini adalah Apple Teacher Portfolio untuk bagi elemen explore. Yang explore ni adalah elemen yang ketiga di dalam Apple Teacher Portfolio. Okay. Jadi sebenarnya siang tadi pun ramai yang tanya macam mana nak submit apa semua. Jadi saya kata okey, tunggu malam ni lah. Saya akan tunjukkan surround pada anda macam mana nak submission kepada Apple Teacher Portfolio sebab ramai dah tak sabar-sabar nak submit. Okey. Seperti mana yang anda maklum, Apple Teacher Portfolio dia ada 3 bahagian yang mana bermula kepada Activate, kemudian pergi kepada Explore dan yang akhir sekali Apply. Kenapa susunan dia macam ni? Okey. Ramai tanya kenapa boleh tak kalau saya nak buat Apply dulu? Boleh. Boleh tak saya nak buat Explore dulu? Tak nak buat Activate dulu? Tak ada masalah juga. Okay, sebab dia proses dia adalah berbeza. Cuma anda kena faham apa yang dikatakan dengan activate, apa yang dikatakan dengan explore dan apa yang di-apply yang malam ni saya akan kongsikan. Jadi saya akan review sedikit lah yang anda dah belajar sebelum ni, sesi kedua dan ketiga, yang mana sesi kedua bersama dengan Ustaz Rifki, iaitu bagi tajuk activate untuk lesson 1 dia bagi contoh reading record reading progress. Okay, di mana untuk record reading progress ni, ia menggunakan subjek bahasa Melayu, objektif dibaca sajak. Dan jika anda lihat, contoh yang diberikan oleh Ustaz Rifki hari itu adalah melalui aras taksonomi belum melalui mengetahui dan memahami. Yang mana ianya adalah aras yang paling rendah. Okay, ini adalah aras yang paling rendah. Dan apabila kita lihat daripada aras paling rendah, jadi contoh ataupun contoh aktiviti yang dijalankan adalah merakam, kan? Maknanya dia merakam bacaan sajak tersebut, yang mana pelajar kena faham apa yang dimaksudkan dengan sajak. Jadi dia aktif. Kadang-kadang biasanya kalau di sekolah banyaklah cikgu menggunakan ia sebagai set induksi. That's why activate ni adalah berada pada fasa yang pertama. Okay. Kemudian kita dapat lihat bahawa sesi semalam bersama dengan Ustaz Faiz melalui explore lesson sample dia adalah beliau mengambil satu sampel untuk subjek geografi tingkatan 2, yang mana bagaimana yang dikatakan dengan explore. Apabila kita sebut pasal explore ni, sebenarnya pelajar dia dah faham, tetapi dia nak memahami dengan lebih mendalam lagi melalui persampalan. So bunyi motor tu. Tak ada, tak ada. Tak ada. Saya dengar je. Okey, tak apa. Baik, kat rumah tepi jalan pun. Okey, mana tadi? Okey, tentang pemanasan global kan. Jadi apabila telah di fasa yang kedua, pelajar dia explore. Maknanya dia mempelajari dengan lebih detail lagi tentang topik pemanasan global. Mungkin kalau dari segi activate, untuk proses untuk sesi untuk tentang berkaitan dengan pemanasan global, mungkin pelajar boleh didedahkan apa yang dikatakan dengan maksud pemanasan global. Dia memahami. Kemudian untuk yang topik yang kedua, dia explore dengan lebih dalam. Sebab tu kalau kita lihat tahap yang penguasaan yang ditunjuk oleh Ustaz Rifki ni, okey, iaitu tahap penguasaan 4. Memamparkan maklumat tentang kesan pemanasan global. Okey, dia ada step dia. Jadi untuk hari ini iaitu apply, kita akan lihat bagaimana sebenarnya nak laksanakan apply dalam pembelajaran kita untuk melaksanakan. Okey. Jadi ini adalah link dia lah kalau anda terus pergi ke go through kepada Apple Teacher Portfolio. Okey, ni boleh scan, akan terus masuk kepada integration apply. Increase volume habis. Ada yang tak dengar ke? Cikgu boleh kuatkan sikit. Mungkin tak berapa clear. Okey, tak berapa clear. Okey, kalau macam ni kejap sebab saya nak cuba reducekan kejap. Okey, dengar dengan baik dah. Okey, jelas. Okey, so kita akan pergi terus kepada integration untuk apply. Okey, di mana integration apply ni dia ada 7 bahagian, ada 7 sampel. Okey, yang diberikan kepada 7 sampel. Jadi kalau anda dapat lihat di sini, patut tekan tak boleh dekat iPad. Alright. Jika anda lihat di sini sampel yang penerangan apply, show mastery of content with creative project. Sebenarnya apa yang anda faham tentang apply ni? Kalau anda melihat kepada keterangan yang diberikan.
assess student mastery of new material. Apa yang kita faham dengan mastery of new material? Sebab kadang-kadang benda-benda macam ni terlepas pandang. Sebab tu macam saya pun di peringkat awal pun nak buat macam mana tak faham. Sebab saya tak explore, saya tak baca habis detail tentang apa yang diterangkan di dalam bahagian tersebut. Okay. Kemudian by help them express and apply why they have learned in different context. Jadi daripada apa yang disampaikan di sini saya merumuskan. Okay. Untuk apply ni dia lebih kepada bagaimana pelajar menguasai kandungan pembelajaran dengan projek kreatif. Rumusan dia. Okay. Jadi nak senang faham, kalau apply ni mana apabila pelajar buat aktiviti tersebut, dia sebenarnya kita tahu bahawa pelajar tu dah menguasai satu kandungan pembelajaran yang mereka pelajari dengan macam mana nilai melalui projek kreatif yang dihasilkan oleh pelajar tersebut. Sebab tu kalau kita lihat daripada apply tadi yang diterangkan, dapat menilai penguasaan pembelajaran, konsep bahan baru, kemudian mengekspresikan dan mengaplikasikan apa yang pelajar telah pelajari dalam konteks berbeza. Maksudnya macam tadi nampak tak yang contoh Ustaz Rifki tadi, Ustaz Faiz dia tunjuk, apabila pelajar dah faham tentang konsep wait for a while. Yang ni pemanasan global tadi kan. Jadi pelajar boleh menyatakan kesan dia. Kesan dia. Sebab tu dia dah mula memahami apa yang dimaksudkan dengan pemanasan global. Okay. Dan seterusnya menghasilkan satu tugasan, merumuskan topik pelajaran dengan satu projek. Biasanya cikgu akan sebutnya sebagai PBL lah, Project Based Learning. Okay. Maknanya pelajar menghasilkan satu projek. So seperti mana yang Ustaz Faiz sebelum ni kata, apa saja aktiviti yang kita buat, sama ada melalui activate, melalui explore dan apply, segalanya sebenarnya dihasilkan oleh pelajar, student centered. Okay. Jadi kita akan lihat sebagaimana yang melalui pendekatan taksonomi belum. Kalau kita lihat dalam taksonomi belum, pembelajaran kognitif manusia asasnya bermula dengan mengingat, faham, mengaplikasi, analisis, capai dan akhir sekali dia mencipta. Sebab tu kadang-kadang di apply ni dia lebih banyak mencipta. Okay? Kalau anda dapat lihat di sini, okay? Mungkin ini akan lebih jelaslah. Dan anda masih ingat, kalau anda masih ingat, topik yang pertama melalui Ustaz Rifki sebelum ni iaitu activate, dia akan lebih kepada berkisarkan remembering dan understanding. Yang mana pelajar dia kena mengingati dan memahami topik yang dia belajar. Okay? Tapi apabila pergi kepada explore, pelajar dah mula dah, dia dah mestilah dia kena faham kan, supaya dia dapat apply dan dia boleh analyse. Sebab tu dia boleh memberikan kesan-kesan pemanasan global. So dia akan pergi kepada next step. Okay. Jadi untuk apply ni, untuk apply dia melibatkan 4 perkara. Pelajar mengaplikasikan, pelajar menganalisis, pelajar buat elevation dan pelajar create. Akhirnya dia menghasilkan satu inovasi. Okay. Ini yang saya nak sampaikan lah, supaya nanti anda faham kenapa aktiviti yang saya buat ni dia melibatkan 4 perkara ni. Okay. Maknanya apply ni adalah level yang paling tinggi lah kalau melalui kita melihat melalui kognitif domain daripada taksonomi belum ni. Okay. Setakat ni ada nak soalan tak? Saya tengok boleh nampak chat saja. Tak ada Okay, clear. Adakah ketiga bahagian ni kita akan fokus kepada topik PDP yang sama? Okey, soalan yang cantik. Okey, untuk makluman Puan Aini tidak semestinya. Tapi kalau boleh buat sebenarnya ia adalah satu melengkapi satu proses PDP cikgu. Kan saya ambil contoh yang macam Ustaz Rifki tadi kan, Ustaz Faiz tadi pemanasan global. So dia bermula dengan fasa dia activate. So dia memahami apa tu pemanasan global. Mungkin sama ada melalui aktiviti, kan ada banyak sampel kan yang Ustaz Faiz, Ustaz Rifki tunjuk sebelum ni, melalui activate. So boleh melaksanakan beberapa aktiviti. Kemudian apabila dia sampai kepada explore, pelajar akan explore lah mengenai pemanasan global dan kesan-kesan pemanasan global. Dan in the end kalau apply,
Untuk pemanasan global macam mana? Pelajar mampu menghasilkan satu rentetan cerita berkaitan, contoh dia buat story berkaitan dengan bagaimana implikasinya pemanasan global ni kepada masyarakat kita. Okay? So itulah proses dia. Jadi dia tak ada masalah nak buat topik yang sama pun boleh, kalau tak nak buat topik sama pun boleh. Tapi kalau sebenarnya cikgu punya lesson plan daripada A to Z, dia sebenarnya lengkap. Boleh buat daripada activate, kemudian terus explore dan seterusnya kepada apply. Sebab tu kalau anda lihat di sini kan, kalau lihat di sini dia ada bagi tahu they can take at least one class period. Biasanya untuk buat apply ni mungkin satu sesi pembelajaran yang penuh ataupun dia demonstrate the learning over entire semester. Maksudnya satu semester. Kita satu penggal kot kan. Okay, satu penggal. Maknanya selepas satu penggal ataupun habis satu topik, satu unit, so pelajar akan menghasilkan dia punya projek. Ataupun the entire school year. Okay. So ini hanya berlaku kepada apply saja. Okay, clear? So kalau clear, saya pergi kepada topik kita yang pertama lah sebelum saya tunjukkan sampel-sampel dia. Okay, kalau anda dapat lihat yang pertama, saya tunjuk daripada ni lah browser kejap Saya tunjuk daripada browser. Okay, bila anda pergi kepada Apple Teacher Learning Center sampai sini, anda pergi kepada apply. Okay, dia akan ada 7 kat sini. Anda akan nampak 7. Okay. Semalam Ustaz Faiz pun dah ceritakan, Ustaz Rifki dah ceritakan untuk topik mereka. Jadi kita cuba explore satu persatu dan saya akan tunjukkan sampel-sampel dia. Baik. Yang pertama, kalau anda lihat persampelan di sini, dia kata express idea in an original rap. Maknanya kalau tengok kat sini dia berkaitan dengan rap. Kan? Maknanya pelajar ni dia baca rap ni atau dia hasilkan rap ni, lepas tu dia akan go through kepada dia menghasilkan rap. Sikit. Dia menghasilkan rap. So kalau bila kita play, looping, that's my style. I could use both. Okay. So kalau sampel ni rap, dia tunjuk contoh je rap kan. Tapi untuk skills ni apa yang ditekankan dalam ni? Kalau anda dapat lihat di sini, anda kena biasa tengok kepada yang bawah dia. Skill and resource. Apa yang disuggest? Untuk aktiviti ni, dia suggest kita menggunakan apa? Boleh type menggunakan GarageBand. Okay? Menggunakan GarageBand. Jadi boleh klik di sini lah, boleh tengok. Sebenarnya GarageBand kalau apabila cikgu buat baru ni yang Apple Teacher Certificate, GarageBand dengan iPad ni lah nota dia. Nota yang sama. Dia akan linkkan kepada situ macam mana nak menghasilkan nak buat rakaman audio ataupun muzik. So untuk menghasilkan muzik boleh tengok dekat ECC. Sebenarnya anda boleh tengok lah nanti kalau anda buka ECC nanti, dia ada di dalam books. Okay. Saya buka dengan books. Di sini. So anda boleh tengok lah part mana. Tapi kena tengok. Dia bagi tahu part mana? Chapter 2. Nampak tak? Chapter 2. Jadi tengok dekat book ni. Pergi dekat chapter 2. Rhythm and drum beat. So boleh rujuk kat sini lah. Dalam chapter 2 apa sebenarnya yang diterangkan. So boleh explore. Okay. Aktiviti 1. Create a drum using drummer. Drum beat using a drummer. Okay. Yang kat sini. So boleh tengok dia punya aktiviti yang disuggest kat situ. Okay. Boleh follow lah. Ini contoh. Okay. Anda boleh gunakan ni juga. Okay. Baik. Jadi kalau persampelan yang nak dibuat. Kalau sampel yang nak dibuat ni. Jadi sampel mana yang anda boleh laksanakan? Saya tengok chat. Nak apply. Saya tak kata suruh buat rap. Kalau lain daripada rap ni. Apa yang anda cikgu, tuan-puan boleh buat? Kat chat ada tak? GarageBand, okay.
apa yang anda boleh buat? Kalau untuk aktiviti apply ni yang melibatkan dengan rakaman di GarageBand. Create a book. Create a book Okay, cikgu. Audio, Kalau audio, Kalau create a book, dia bukan buat buku. Okay. Dia bukan buat buku, Dia bukan buat buku. Dia adalah menghasilkan, saya bagi contoh, berpantun tambah muzik latar. Di GarageBand tu, boleh rakam kan? Boleh rakam audio. Dan boleh create muzik. Jadi, anda boleh menghasilkan pantun dan muzik latar. Okay? Jadi, sebelum saya nak apply, jadi saya ambil aktiviti ni untuk saya submit untuk aktiviti apply, the lesson 1 untuk apply. Okay? Jadi saya akan mengambil kira perkara-perkara ni lah. Memang kita rujuk daripada DSKP, maknanya menulis dan mengolah, maknanya pelajar boleh menulis pantun tu. Kemudian pelajar boleh menulis dan menyatakan lengkap. Dia punya tahap penguasaan nampak tak? Tahap 6. Untuk apply ni memang level dia kita ambil tahap 6. Kemudian mempersembahkan pantun dengan sebutan intonasi yang betul. Okay? Jadi contoh sampel dia adalah kalau kita lihat, kalau saya boleh tunjukkan contoh, nampak Kalau macam mana kalau nak jadikannya satu lesson daripada awal hingga akhir. Nampak tak? Sampel dia. Kalau untuk activate, murid baca pantun di buku teks, murid merakam bacaan pantun. Itu untuk activate. Kita nak merangsang minat pelajar tu. Kemudian bila explore, pelajar memahami maksud keseluruhan pantun, memahami ciri-ciri pantun, memahami pembayang dan maksud pantun, dan meneroka jenis pantun. Okay? Itu dia masuk kepada proses explore. Dan kalau dia masuk kepada proses apply, murid menginovasi pengalaman PKP. Ini saya contoh Kalau dia pengalaman PKP, dia menzahirkan perasaan dengan baik-baik pantun, pada baik pantun, kemudian dia menghasilkan pantun berdasarkan perasaan mereka. So ni pelajar dah mula dah create di situ. Okay? Dan pelajar merakamkan pantun dan menggabungkan dengan latar, muzik latar yang dihasilkan sendiri. So maknanya ni level yang paling tinggi dah ni. Okay? Jadi kalau sebab tu kalau anda lihat tadi penerangan dia, satu proses ni dia berlaku, kalau nak kata satu sesi penjelajahan tak sempat. Mungkin ambil masa seminggu untuk melengkapkan satu circle dia daripada activate, explore dan apply. Okay? Jelas ya? Okay, ini adalah contoh sampel dia lah. Maknanya ini adalah pantun dia. Kemudian muzik dia, kejap saya buka dengan GarageBand sebab saya buat dengan GarageBand. Sebab memang dia kena buat dengan GarageBand kan. Okey, ni contoh di dalam GarageBand. Itu ni yang ini saya buat aktiviti tadi, rakaman ni. Pantun Merdeka Instrumen. Ya, this one. Yang ini saya buat dengan instrumen. Ada? Sambutan Merdeka berulang lagi. Saban tahun ia kembali. Keranamu Malaysia, aku di sini. Ada? Bunyi Ustaz Riki? Ada. Ada. Okay, saya sambung balik. Menabur bakti Ibu Pertiwi. Hanya Malaysia, negara tercinta, berjuang bersusah untuk merdeka. Jangan siakan apa yang ada, sayangilah negara kita. Okay, so ini maknanya pelajar hasilkan ni. Contoh pelajar yang hasilkan dia. Sekejap, tadi ada satu lagi tadi saya buat. Okey. Ini contoh sampel sebenarnya. Macam mana nak buat ni tak susah sebenarnya. Sebab orang yang tidak mahir muzik dia katakan susah. Tetapi saya akan tunjukkan macam mana sebenarnya nak hasilkan yang macam ni. Satu, saya akan masukkan muzik. Sambutan Merdeka berulang lagi. Saban tahun ia kembali. Okay, contoh Keranamu Malaysia. Narrator ni saya copy dulu. Saya buat yang baru. Saya tunjuk contoh. Sebenarnya dia tak susah mana. Saya copy. Lepas tu kalau di GarageBand saya tunjuk sepintas lalu je. Sebenarnya macam mana pelajar nak menghasilkan ataupun anda nak menghasilkan dia. Okay, pergi dekat live loops.
Contohnya saya ambil kepada Chinese traditional. Bila saya buka yang bahagian loops ni, okay, boleh pilih yang mana kita nak lah. Saya akan pilih ni. Kita boleh test dulu dengan bunyi apa. Ini bunyi go. Lepas tu ni masuk apa? Okay, so sekarang ni saya cuba rakam. Okay, saya akan tunjuk. Tapi biasanya kalau untuk GarageBand ni biasanya pertama adalah saya akan setting kepada fade out. Bila dah habis nanti dia akan fade out. Kemudian metronome saya akan suruh senyap. Tak nak gangguan. Okay. Metronome tak ada gangguan. Kemudian dengan apa nama? Okay. Alright. Dengan bar dia ni kita offkan. Okay. So kita akan mula record. Lepas tu tekan yang nombor 2 yang kat sini. Okay, lepas tu standby untuk tekan yang ketiga pula. Tunggu dia dah habis pusing. Nak habis pusing, tekan pula yang ni. Dah jadi tau. Saya nak pendek je kan. Lepas tu saya tutup ending. Ending dia biasanya ambil yang last. Habis. Okay. Bila dah habis, saya masukkan pula suara audio saya tadi. Saya masukkan suara audio. Kemudian paste kat bawah. Okay. Ni yang tadi saya punya sajak tadi kan. Sorry, saya baca pantun tadi. Okay. So, bila mula bunyi gong, baru masuk yang ni. So, bila saya play back balik. Ini teknikal je. Ini saya tunjuk contoh je. Nak belajar lebih lanjut lepas ni. Sambutan Merdeka berulang lagi. Saban tahun ia kembali. Keranamu Malaysia, aku di sini menabur bakti ibu. Okay, so sebenarnya anda dah boleh menghasilkan satu music background yang tidak ada isu copyright sebab anda hasilkan sendiri. Okay, so jadi apabila itu hasil dia tadi, okay, so maknanya selesai aktiviti yang pertama yang anda boleh submit nanti. Okay, nak submit nanti saya tunjuk kemudian. Okay, so kita akan pergi go through kepada yang kedua. Untuk ada tak soalan sebelum saya pergi yang kedua, aktiviti yang kedua? Ada soalan? Sekejap. Kalau tak ada soalan, saya terus ya. Ini bukan kerana hantar PH. Oh, okey. Cikgu download portfolio template tu dulu. Okey, betul. Nanti saya akan tunjukkan. Download portfolio. Alright, RPH kena buat. Okey. Sebenarnya dalam PDPR ada buat, cuma tak banyak guna apps dalam Apple. Yes. Jadi, untuk Apple Portfolio, apa saja yang anda create, dia kena menggunakan aplikasi dari iPad. Okay. So, kita akan pergikan seterusnya kepada yang kedua pula, iaitu kalau kita dapat lihat di sini, design a page layout. Okay. Yang kedua ni, kalau anda dapat lihat dengan jelas, okay, dia bagi tahu untuk buat apa? Visual concept in captivating page layout. Okay. Maknanya dia suruh kita design satu macam poster. Okay. Kalau kita dapat lihat di sini, saya kecilkan supaya nampak full. Okay. Contoh-contoh dia bagi, nampak tak? Dia ambil gambar ni terbalik. Kan? Dia sebenarnya bukan terbalik pun. Ini adalah reflection daripada air. Dia ambil gambar, reflect orang tu daripada air. Jadi nampak benda tu macam terbalik. Tapi tajuk dia apa? Look at the world. Nampak tak? From the different points of view. Okay. Kemudian apa lagi poster dia kata? Cuba. Maknanya dia menceritakan apa yang ada di Cuba. Nampak tak? Cuba 2020. Maknanya story di Cuba. Okay. Kemudian ni easy rearrange and resize original drawing made in Pages. Nampak? Dia drawing dekat Pages. Kemudian dia letakkan satu konsep think before you post. Dia nak sampaikan sesuatu pada benda yang diberikan ni. Okay. Jadi skill apa yang diperlukan untuk menghasilkan aktiviti kedua? Design a page layout ni. Kena gunakan Pages. Kemudian gunalah melalui
everyone can create photo. Jadi bila everyone can create photo, kalau anda lihat dengan jelas, sebab ada yang tanya nak buat macam mana kan? Sebab anda kena tengok yang bawah ni, apa yang dia suggest pada anda. Kalau dia kata di bawah ni, buat aktiviti ni menggunakan layout pages and learn more about publishing with iPad in chapter 8 of everyone can create photo. Maknanya kena pergi dekat ECC ni chapter yang ke-8. Okay. Dia akan terangkan lah kalau pergi kepada ECC chapter yang ke-8. Ini buku tentang apa? Oh, ini music, sorry. Jadi kena tengok dekat books anda. Sorry, ni music. Okay, ni. Photos. Kemudian chapter yang ke-8. Sorry. Tengok balik. iPad chapter 8 of okay, chapter yang ke-8. Itulah. Chapter yang ke-8. Chapter 8. Ni portrait. Okay. Boleh rujuk daripada dalam ni lah. Okay. Tengok chapter yang ke-8. Ni scene. Okay. Yang sini pun boleh tengok contoh-contoh macam mana nak gambar. Sebenarnya di dalam ECC ni anda boleh tahu dah macam mana nak menggunakan device anda untuk mengambil gambar. Create a story in one photo. Okay. Jadi kena rujuk balik di situ. Okay. Kena rujuk balik di situ. Jadi kalau sebagai contoh, sekejap. Saya. Okay, kalau sebagai contohnya, terlepas. Sini kan. Okay. Kalau dapat lihat di sini sebagai contohnya, saya ambil satu gambar, mencurahkan air ke daun keladi. Okay. Maknanya pergi dekat belakang rumah, pergi cari daun keladi, curah air, ambil gambar. Sebab kita nak sampaikan satu perkara kan, contohnya bahasa Melayu tahun 6, sistem bahasa iaitu peribahasa. Mana pelajar menghasilkan satu poster bahasa menggunakan pages. So, aktiviti ni mungkin boleh dilaksanakan dalam satu sesi pembelajaran. Okay. Jadi, dia bergantung kepada aktiviti apa yang anda nak laksanakan di dalam bilik darjah. So, kalau aktiviti macam ni simple, bolehlah guna satu lesson. Kan, satu sesi pembelajaran dah boleh dah buat aktiviti ni. Tetapi pelajar kena faham apa yang dikatakan dengan peribahasa. Kemudian peribahasa apa yang pelajar nak gunakan. Okay. Right. Ini adalah sampel yang kedua lah. Maknanya melalui aktiviti ni, pelajar kena dia pertama sekali dia kena faham apa yang dikatakan dengan peribahasa, maksud peribahasa yang dia nak pilih. Jadi daripada situ dia dah explore dah. Apa yang dikatakan dengan mencurah air ke daun keladi. Dia dah explore dah kat situ. Dan macam mana dia nak ekspresikan, dia pergi cari daun keladi, dia curah air, dia ambil gambar. Okay. Dan dia bagikan maksud. So maknanya kat sini kita tahulah pelajar tu faham maksud kepada peribahasa tersebut. Okay. Okay, seterusnya kalau kita lihat kepada integration yang ketiga. Okay. Melalui recording in podcast, share learning. Kita pergi kepada yang ketiga untuk recording a podcast. Baik. Kalau yang ketiga, sekejap saya tengok macam ada contoh ni. Oh, terima kasih Kak Reha. Dia kongsikan yang kena upload adalah contoh sampel kerja murid yang cikgu buat. Ya, betul. So, benda ni saya akan terangkan nanti di akhir sesi. Okay. Okay, kita lihat terus yang kepada yang aktiviti yang ketiga. Untuk aktiviti ketiga ni, pelajar dia kena record a podcast to share learning. Maknanya, dia kena merakam sesuatu benda yang mereka pelajari. Contohnya, have a student create original podcast in GarageBand to share learning or tell a story. Jadi kita tengok contohnya. I would have to say my fascination with nature and the environment began as a young child. I grew up in the mountains near the coast where I lived in the middle of a forest.
I spent many hours wandering around and exploring my surroundings. Okay, so kalau lihat pada macam ni, GarageBand ni, dia bukannya satu elemen I would saja tau. Satu, dia menggunakan narrator, rakam suara. Yang kedua, dia menggunakan live loop, iaitu apa nama? Untuk forest floor punya sound. Sound. Okay, dua elemen sini dia gabungkan di dalam GarageBand untuk dia menghasilkan dia punya aktiviti ni, dia punya projek ni. Okay, jadi kalau dilihat sini, macam saya kata, kena rujuk. Macam mana pun kena rujuk yang bawah ni juga. Skill and resource dia. Kat mana? Jadi kat sini dia bagi tahu, tengok kepada impact audio, dia ada dekat chapter 1. Jadi boleh tengok dekat chapter 1. Okay, so macam mana nak audio record menggunakan GarageBand, boleh rujuk dia punya nota dekat sini. Kalau klik sini, dia akan pergi rujuk kepada macam mana nak record your voice menggunakan GarageBand. So pergi step sini, buka di sini, narrator. Okay, kalau kat sini sebenarnya saya kongsikan sikit. Kalau anda nak rakam suara, dia the best is menggunakan narrator. Bila anda record narrator ni, di iPad anda, dia umpama macam anda merakam suara macam hampir-hampir dalam studio. Sebab kat situ dia boleh setting. Okay. Kalau ambil yang bahagian audio record narrator ni, suara lebih solid sikit lah. Walaupun without any audio interface. Saya dah cuba. Memang nice. Okay. Lepas tu dia tunjuk macam mana nak ni. Ni proses-proses dia tunjuk ni macam mana nak buat. Jadi sebenarnya dia dah memang dah pandu anda dah macam mana nak buat content aktiviti tersebut menggunakan GarageBand di iPad. So dia memang tunjuk satu persatu. Okay. Alright. Jadi kita lihat yang ni lah. Ni contoh yang telah diberikan. Okay. Untuk aktiviti ni dibagi satu contoh. Jadi anda boleh merakam. Kalau lihat daripada contoh persampulan saya kat sini, apakah aktiviti yang saya boleh buat? Sangat sikit. Murid bercerita pengalaman berkerah di tepi pantai dan tambah pula dengan bunyi ombak pantai menggunakan Apple Loops. Okay, maknanya tak perlu dia pergi tepi pantai. Sebab contohnya dalam kelas, tak perlu dah pelajar nak kena pergi tepi pantai kan. Kena pula kat duduk kat tengah-tengah Kuala Lumpur. Kat tengah-tengah KL tu mana nak pergi cari pantai kan? Sebab ni malam saya nak tunjuk. Kalau siang saya boleh tunjuk buka tingkap kat rumah saya ni boleh nampak pantai. So maknanya dia boleh duduk tepi pantai dan rakam. Itu nature. Tapi kalau bagi bila kita menggabungkan teknologi, kita melihat bagaimana teknologi ni membantu pelajar dan kita untuk menghasilkan konten. So pelajar hanya rakam, dia bercerita pengalaman dia pergi berkelah tepi pantai. Lepas tu dia add on pula. Kan? Ni kan kita boleh add on sounds. Dalam GarageBand memang ada. Okay. Di dalam GarageBand memang ada ni macam mana nak ambil dia punya bunyi sounds ni. Okay. Tepi pantai. Okay. Kalau anda buka dekat GarageBand sebenarnya. Betul lah ni dekat iPad dah. Okay. Contohnya kalau anda buka GarageBand. Anda sebenarnya boleh nampak dia ada di Live Loops, di Apple Loops. Okay, berada di Apple Loops, dia ada dekat Animal Kingdom. Okay. Salah tekan. Sekejap. Bawah ni, ya Allah. Besar sangat. Yang bawah ni yang 4. Okay. Ni hutan. Yang kedua, timber. Okay, yang ketiga macam kat zoo. Yang keempat ni, bunyi ombak. Okay, dia ada dekat Apple Loops. Ambil dekat, dia tadi, ambil dekat apa nama? Dekat Toy Box. Boleh. Dekat Live Loops, Animal Kingdom, sorry. Dia dalam Toy Box tu dia ada Animal Kingdom, so boleh ambil ini. So maknanya lepas pelajaran suara, so dia boleh record bunyi suara pantai ni. Kan ada bunyi suara burung-burung.
Okay. Baik, benda tu ada di GarageBand. Sebab tu kalau anda lihat yang diterangkan di sini adalah dia menggunakan apa nama? Apple Loops kat situ untuk suara background. Okay. Right, setakat ni ada soalan tak? Kalau tak ada soalan, saya go to yang keempat. Bila dia admin ni, orang nak masuk pun dia jadi masuk pula. Saya pun nampak. Okay. Nampak. Okay, tak apa. Saya pergi yang keempat. Tak ada soalan. Kalau ada soalan, moderator boleh maklum, tak apa. Nak ulang ke apa kan? Okay, yang keempat ni adalah kita nak integration apply. Okay, bila nak integration apply ni, kat sini kalau anda lihat, dia bagi sampel dia menggunakan iMovie. Jadi kalau menggunakan iMovie, okay, green screen, aktiviti yang keempat iaitu green screen. Kalau anda lihat di sini, make a magic. Okay, jadi macam mana sampel yang What dibagi are contoh? 3 things you wish you could do? I wish I could breathe underwater, just like a fish. I wish I could float in the air and walk on the clouds. I wish I could instantly transport myself to any location with a snap of my fingers. Make your video less than a minute and have fun. Okay, so ini adalah teknik menggunakan green screen. Anda rakam menggunakan iPad, kemudian background dia green screen ataupun blue screen. Lepas tu masuk di dalam iMovie untuk edit video yang macam ni. Okay. Baik, jadi elemen apa yang digunakan? Di sini iMovie dengan iPad. Kemudian apa nama? Everyone can create. Dekat video ni, dekat chapter 8 ni ditunjuk macam mana video guide nak ambil gunakan secara green screen. Baik. Kalau anda lihat What sekali are lagi 3 video things? ni. Just like a fish. I wish I could float. Okay, kalau yang macam ni, dia green screen. Belakang ni dia drawing menggunakan Keynote. Belakang dia Keynote. Lepas tu dia gunakan GarageBand untuk ambilkan sound background tu. Okay. Cloud. Transport myself to any I So could semua ni dia menggunakan Keynote. Nampak? Dia lukis dengan Keynote. Kemudian bila dia masuk dalam GarageBand, semalam rasa Ustaz Faiz ada tunjuk macam mana green screen kat GarageBand kan. So dia boleh hasilkan dia macam ni. Okay. Ataupun I wish I had the power to make plants magically grow. I wish I had wings. I wish I could go back in time and see the dinosaurs. okay. Jadi kalau anda lihat daripada contoh diberikan ni adalah dia nak buat enhance your story with the right mix of sound effect. Maknanya dia ada menggunakan sound I effect wish juga. I had the power to make plants magically grow. Okey, yang ini kalau anda sebelum ni dah mengikuti sesi macam mana nak menghasilkan animation menggunakan Keynote, so dia boleh buat macam ni lah. Dia gunakan Keynote, kemudian dia buat magic move untuk jadi besarkan macam semalam Ustaz Faiz tunjuk kan. Yang bumi tu daripada kecil ke besar, kemudian daripada perubahan cuaca kan, season. So everything memang boleh buat menggunakan GarageBand. Menggunakan iMovie iaitu green screen. Jadi untuk apply ni pula, apa yang dia buat sebenarnya? Maknanya dia memahami konsep-konsep yang dia pelajari, kemudian dia apply melalui penghasilan video green screen. Okay? Melalui aktiviti green screen. Jadi kalau anda lihat yang sampel yang seperti saya bagi tunjukkan sini adalah aktiviti dia adalah murid boleh menerangkan konsep fotosintesis menggunakan green screen. Okay? Ini contoh aktiviti yang boleh dia buat. Okay. Jadi semua kan. Tapi untuk apply ni kita boleh buat hasil kita sendiri. Sebab tu kalau anda lihat, ianya bukan daripada hasil pelajar.
nanti akan ada. Nanti saya akan tunjuk dekat masa nak apply nanti. Dia ada tunjuk. Sebenarnya apa yang kita buat ni bukan daripada hasil pelajar. Ni sampel yang dia bagi memanglah macam ni kan. Jadi yang buat ni adalah pelajar. Okay. Sama juga untuk kalau nak submit untuk activate, untuk explore, dia adalah contoh kita yang buat, tetapi anggaplah contoh tu macam bagaimana pelajar nak hasilkan. Maknanya kena ada satu sampel. Kita kena tunjuk kat pelajar kita, okey, apa yang pelajar nak kena buat. So kita tunjuk contoh lah. Contoh macam video macam ni. Kita tunjuk dia contoh. I wish I had a Itu yang kita submit dalam Apple Teacher Portfolio nanti. Okay. Jadi apa saja segala aktiviti ini yang disarankan di dalam Apple Teacher Portfolio ni, antara contoh-contoh aktiviti adalah untuk student centered lah. Dihasilkan oleh pelajar. Cuma kita cikgu kena faham apa yang pelajar nak kena buat. Aktiviti macam mana yang boleh pelajar buat. Nak gabung jalinkan dengan apps apa. Di situlah bagaimana Apple Teacher Portfolio ni, dia anda boleh integratekan teknologi di dalam pembelajaran. Okay. Okay, kalau ibarat RPH kita A to Z yang kita buat lengkap. Ya, betul. Maknanya kalau kita buat lengkap tu, cuma kita menggunakan sebab dia Apple Teacher Portfolio, so dia kena menggunakan segala aplikasi yang ada di iPad. Tapi kalau di sekolah, anda kata, oh benda ni tak boleh apply dengan tak ada iPad kan, contohnya tertinggal iPad ke apa, tapi still lagi boleh apply. So kita cuma nak cikgu faham konsep dia saja. So gunalah apa saja teknologi, tak ada masalah. Tetapi untuk Apple Teacher Portfolio, nak submit, memang persamplan kena daripada Apple device. Okay, clear cikgu Ini untuk cikgu submission. Tetapi sebenarnya yang paling penting adalah cikgu kena faham konsep dia macam mana. Okay, lepas tu nak apply dengan apa tak ada masalah. Tetapi untuk untuk build your portfolio ni memang kena dengan iPad. Alright. Okay, kita pergi kepada next. Aktiviti yang kelima. Aktiviti yang kelima ni adalah dia illustrate idea in an A to Z book template. Maknanya pelajar dia kena buat buku. Okay. Have a student showcase a new idea and illustrate, understand of any topic in a book of alphabet image. Use the page template below to collect all A to Z theme books. Okay. Maknanya contoh dia dah bagi kat sini kan. Macam mana nak buat benda ni? A, agriculture. Apa dia agriculture? Kan macam kita buat kamus je lah. Tapi sebenarnya student yang buat. Bukan cikgu yang buat Student yang buat. Ini contoh cikgu. Tapi student yang buat. Tetapi nak apply, kita yang kena buat kan. Nak apply Apple Teacher ni, portfolio, kita kena buat. Tetapi inilah sebenarnya sepatutnya yang pelajar kena hasilkan. Dia tunjuk sampel kan. A es para abeja. Okay. Ini contoh je lah. A is for acorn. Okay. Nampak? Simple je kan. Benda ni semua dia buat di dalam, kena tengok kat bawah ni, dia menggunakan pages. Nampak? Ada yang resource yang dia dah bagi template. So gunakan template dia untuk apply. Okay. Tetapi kalau nak dalam kelas, cikgu nak pakai template sendiri ke apa, tak ada masalah. Tetapi untuk submission ni, dia sarankan kita menggunakan template dia. Okay. Dan cikgu juga boleh tengok melalui chapter 8, everyone can create photo. Nak ambil gambar chapter 8, kemudian chapter 2, everyone can create early learning guide kat sini. Dia sebenarnya dah membimbing kita dah. Bagaimana nak menghasilkan konten dan pedagogi sebagainya. Okay. Right. Okay, setakat ni ada soalan sebelum saya tunjuk contoh macam mana kalau A to Z ni lah cikgu boleh buat apa saja. Tapi kalau cikgu nampak sampel macam ni, sebenarnya apa yang cikgu nak buat? Apa yang cikgu nak buat? Apa yang cikgu nak buat? Kalau yang sini, sekejap saya tengok dekat chat, ada tak yang respon? Bila tak buka cam, tak buka mic ni, tak tahu kan? Kata istilah, ya betul. Terima kasih Cik Amira. Boleh? Kata istilah? Flipbook, betul. Flipbook tu apa dia?
Ini semua boleh jadi flipbook, tetapi apa tajuk dia? Definisi. Definisi tentang apa? Okay, formula mathematics. Yes. So maknanya bolehlah buat benda tu. Dia tak semestinya ikut A to Z macam yang dia tunjuk ni kan. So kalau nak buat matematik pun boleh, tajuk human development, ya boleh, istilah sains, glossary kan. Kalau istilah sains, glossary, boleh. So itu antara aktiviti yang anda boleh apply untuk aktiviti yang kelima ni. Kan? Contoh saya bagi nama-nama negara mengikut urutan A to Z, terpulang lah. Okay? Jadi menggunakan template yang sedia ada dia bagi, tetapi dia senang cerita macam kamus kot, nak buat macam kamus. Kan? Terminologis. Yap. Tukar bahasa Arab boleh? Boleh. Macam yang tadi tu kan? Yang dia dah tunjuk di sini, ni kan? Tukar je lah bahasa A Arab. es para abeja. Kan? Maknanya nama-nama benda macam yang biasanya flashcard ABC tu kan? Bolehlah buat. Sebab kalau anda buka dekat, kalau anda download ni, benda ni anda kena download. Anda klik, anda download. Kemudian anda akan tengok, dia akan bagi dia punya sampel dia lah. Saya buka contohnya, ni. Okay, new document. Nampak? Guna, masukkan. Masukkan je gambar. Lepas tu buat keterangan. Okay, nak ubah tak ada masalah. Kenapa saya kata nak ubah tak ada masalah? Contohnya sebab saya ubah. Okay, contohnya saya punya hasil mathematic terms BIBM, yap, boleh? Tak ada masalah. Okay, antara yang anda boleh buat adalah dia kena menggunakan elemen pages dengan foto. Kalau tengok dekat bawah dia tu, dekat bawah dia tu dia dah bagi tahu, nampak tak? Dia menggunakan photos dan dia gunakan pages. Okay. Okay, contohnya macam sains pengkelasan haiwan. Hidup berkumpulan, haiwan yang hidup bersendirian. So bolehlah, sebab ni ada dalam buku teks kan. Tapi pelajar kena buat dari dalam buku tu. Jadi bila pelajar dapat buat, so maknanya pelajar tu dia faham yang mana satu pengkelasan haiwan tu yang hidup berkumpulan dan bersendirian. Tapi sebelum tu, sebelum dia buat untuk apply ni, macam saya kata tadi lah, dia kena melalui proses yang awal. Yang pertama, melalui activate. Melalui proses explore. Pelajar kena explore. Dia kena faham apa dia hidupan berkumpulan. Sebab kalau tak, dia memang tak boleh apply. Sebab tu dia berkait. Apply ni fasa yang terakhir. Okay? Contoh yang saya buat macam ni lah. Contoh yang saya buat ni. Makanan. Pengkelasan makanan kan. Jadi kita buatlah. Okay, pengkelasan makanan. Jadi apabila pelajar menghasilkan tu, contohnya semasa apa? Contoh macam sekarang ni kan berlakunya pandemik. Sebenarnya aktiviti tu boleh dibuat. Pengkelasan makanan. Pelajar dia buat sendiri. Okay? Bila pengkelasan makanan ni, okay, maknanya pelajar kena hasilkan gambar-gambar yang diambil tu. Ingat cikgu kita tidak galakkan sebenarnya pelajar ambil dari internet. Gambar ni semua kena buat sendiri lah. Ambil gambar sendiri. Contohnya, macam saya buat sampel untuk sains tahun 3, pengkelasan pemakanan. Tugasan dia adalah menyeraikan makanan mengikut kelas makanan yang ada di rumah masing-masing yang perlu dielakkan oleh seseorang yang mempunyai masalah kesihatan. Jadi, di sini pelajar kena faham pengkelasan makanan yang macam mana, kemudian apakah makanan yang boleh memberikan masalah yang perlu dielakkan. Jadi, pelajar kena identify kat situ. Dia kena analyse. Faham tak? Itu berlakunya explore. Yang pertama, activate, dia kena faham apa dia pengkelasan makanan. Yang mana satu kategori pengkelasan makanan. Kan? Lepas tu apabila fasa yang kedua, explore. Dia kena explore, dia kena tahu apa dia pengkelasan makanan tu dan apakah makanan yang memberikan risiko kepada kesihatan. Nampak? Okay? Jadi apabila kita suruh buat tugasan ni, pelajar dia kena senaraikan makanan yang perlu dielakkan oleh seseorang yang mempunyai masalah kesihatan. So di situ dia berlakunya evaluation, dia berlakunya penilaian. Evaluating kat situ. Kan? Dan last dia create lah. Dia create nota ni. Jadi dia create lah contohnya mi segera. Sebab apa? Mengandungi bahan perisa dan FCG yang boleh membahayakan kesihatan jika kerap dimakan. Semua kena ambil sendiri lah ni.
Lepas tu nugget, keluarkan daripada freezer, ambil gambar, kan? Jadi ambil gunakan gambar-gambar yang ada dekat rumah. Ni coklat-coklat yang ada, nampak? So memang gambar ni semua kena ambil gambar sendirilah. Kita tidak galakkan pelajar ambil daripada website. Okay? Sebab tu everything semua pelajar kena create. Kalau cikgu perasan, daripada buat activate, explore, sehinggalah kepada apply, bahan tu semua bahan sendiri. Tak ada bahan daripada internet. Okay? Rujukan tak ada masalah. Rujukan boleh daripada internet. Okay? So yang lain ni ambil gambar sendirilah kat rumah. Okay? Okay? Ni untuk kalau menggunakan sains tahun 3 lah, tema sains hayat bagi tajuk makanan. Okay? Ada soalan sebelum saya pergi yang ke-6 pula? Tak ada. Masing-masing dah tunggu macam nak apply kan. Okay, yang ke-6 ni pula yang terakhir. Yang kedua terakhir. Kalau kita lihat di sini untuk demonstrate processing. Yang ini dia kena rakam. Okay, anda boleh tengok dekat website macam mana dia rakam. Bila dia play, dia screen record. Yang ini adalah bagi skill untuk screen record. Daripada apa yang pelajar hasil, contoh dia buat mind map ni, peta minda yang dia buat ni. Okay, peta minda yang pelajar buat. Kemudian dia kena record. Dan dia rakamkan suara dia untuk penerangan tentang tentang peta minda ni. Okay. Jadi apa yang diperlukan adalah dia melalui pages, dia boleh drawing di pages dan menggunakan iPad screenshot, iaitu screen record. Okay. Jadi contoh aktiviti, murid menerangkan proses fotosintesis melalui gambar raja di iPad dan mereka merakam paparan skrin bersama suara. Maknanya contohnya yang fotosintesis tadi, kan contoh gambar raja fotosintesis, dia ceritalah apa keperluan untuk proses fotosintesis berlaku. Okay, bagaimana nak menghasilkan oksigen tu daripada apa? Daripada karbon dioksida pergi kepada tumbuhan. Okay, dan sebagainya. Right? Okay, dan yang terakhir sekali adalah untuk integration apply ni, track data using a chart. Ini sesuai untuk sekolah menengah lah. Sekolah rendah boleh tapi struggle sikit lah. Okay. Yang ini saya nampak yang sesuai, yang mudah adalah untuk sekolah menengah kerana ia melibatkan, dia challenge a student to visualize data dekat numbers. Maknanya kena guna numbers lah. Kena guna numbers sebagai spreadsheet untuk track measuring the change over time or represent result of a survey of other research. Okay, jadi dia menggunakan numbers dan dia ada template kat situ yang anda boleh download. Okay, dia ada template, anda boleh download template situ dan boleh gunakan contoh. Jadi kalau macam untuk tracking numbers dengan data ni, apa yang boleh kita buat? Contoh aktiviti. Apa contoh dia? Sebelum last lah ni. Ni yang dah last. Dekat chat. Chat Chat dah. Ada Ustaz Faiz contohnya yang ada nak suggest untuk yang nombor 7 ni. Survey. Buat survey. Okay. Student progress in test. Variation of my students. Data hasil makmal. Buat account. So banyak benda yang sebenarnya yang boleh dilaksanakan. Jadi kalau kita lihat macam sekolah rendah, agak struggle sikit lah kan. Tapi sebenarnya boleh, contohnya macam ambil masa, dia nak mudahkan, nak collect contohnya waktu kehadiran student kan, pelajar bagi tahu bila dia naik bas, hari ni pukul berapa dia naik bas sampai, esok pukul berapa sampai kan. Jadi apabila selepas minggu ataupun sebulan, dia boleh dapat average purata waktu pelajar tu tiba di sekolah kan, naik bas. Tu antara benda yang boleh dibuat lah kan. Contohnya ekonomi asas tingkatan 4, unit 2, pendapatan dan penggunaan pendapatan individu. So dia boleh lah untuk tracking data ni. Okay. Ini contoh-contoh yang telah yang anda boleh gunakan lah nanti untuk melaksanakan dia. Okay. Right. Okay, kalau tak ada soalan, saya nak tunjuk macam mana cikgu sebenarnya nak apply benda ni, nak submit dia. Okay.
Jadi saya buka melalui Ada soalan, Cikgu L. ya. Saya nak tanya ni. Saya nak tanya number ni. Kita boleh set buat collaborate cross ID tak? Luar ID dari Apple ID. Dia kena kalau nak collaboration dia memang kena pakai Apple ID. Nak collaboration memang kena pakai Apple ID sebab kita nak share kan. Sebab bila kita masuk tu setiap orang kalau kita nak share bila you using numbers confirm lah dia ada Apple ID. Kalau tak ada Apple ID macam mana nak guna numbers? Nak collaborate dia tak ada iCloud. Sebab dia melalui iCloud bila collaboration ni. Jadi kalau tak ada orang tu tak ada iCloud jadi dia accept tapi dia tak boleh nak buka lah sebab dia tak ada iCloud. Dia tak ada ID, dia tak ada Apple ID. Jadi untuk student, dia boleh create dengan ID delima dia as a Apple ID. Ataupun dia terus pergi kepada iCloud.com untuk dia create Apple ID dia. Okay. So kalau soalan cikgu tadi boleh tak kalau dia nak collaborate dengan pelajar dia ataupun mana-mana ataupun rakan-rakan cikgu lain yang tak ada Apple ID, dia memang macam mana dia nak collaborate kalau dia tak ada Apple ID. Maksudnya macam itulah sebab dia melalui Apple ID dia nak collaborate. Kalau cikgu bagi email biasa, saya bagi, dia hantar. Tapi orang yang tak ada Apple ID tu macam mana dia nak terima? Dia nak tengok kat mana? Dia tak masuk dekat email Gmail tu. Dia tak masuk situ. Dia masuk go through kepada anda punya Apple ID. Okay? Okay, so saya akan tunjukkan. Oh, nak habis. Lupa pecah rupanya. Seharian daripada semalam ni. Right. Okay. So kita akan tengok macam mana anda nak submission contoh anda punya trial lesson ni. So anda pergi kepada Apple Teacher. Kalau tak ada soalan submission saya boleh go through. Jadi mana-mana pun tak ada masalah. Contohnya daripada mana-mana. Okay, contoh anda bermula daripada depan, pergi kepada build your Apple Teacher portfolio. Okay, yang pertama sekali adalah anda kena, kalau boleh anda download dulu. Anda download dulu anda punya portfolio template ni. Download dulu portfolio template ni. Okay, portfolio template ni dia macam ni. Ya, macam ni. Okay, rasanya semalam sebelum ni ada yang tunjukkan kan. Yang dah punya portfolio dia. Ini dia punya template ni lah. So dia dah sebenarnya dah tunjuk dah macam mana nak isi. Okay, ini untuk yang ini adalah yang last kali nanti nak submit nanti. Last kali nak submit. Contohnya aktiviti saya buat ni kan. L besarkan sikit dia punya your pages tu. Saya nak tutup yang ni. Dia Webex. Okay. Apa semua ni tu. Okay. So maknanya yang ini bila anda download nanti yang ni anda boleh edit lah. Sebenarnya template ni semua dah siap dah. Dia asal memang macam ni dah. Cuma saya petak gambar pun memang dah ada, petak nama pun memang dah ada, saya masukkan je. Okay. Yang ini pun semua memang dah ada. Ini permulaan je lah macam mana nak build your portfolio kan. Dia cuma bagi dia punya guide. Okay. Lepas tu anda masukkan je lah. Contohnya aktiviti yang pertama iaitu tentang activate. So anda masukkan je lah. Benda-benda macam ni, activate. Macam mana nak activate kan. Kemudian isikan reflection dan sebagainya. Okay. Bila anda dah isi reflection yang macam ni nanti. Okay. Dia akan pergi dekat sini. Jadi sambil-sambil anda isi yang ni. Untuk dapat activate yang ni semua ni. Kena tunjuk yang lain pula. Sebab ni saya dah submit. Okay. Bagi yang belum submit kat sini anda punya akan ada submit lah. Submit untuk activate, submit untuk explore. Okay. Yang tadi tu, yang saya punya pages tu untuk yang last ni. Yang final ni nanti. Jadi yang setiap satu aktiviti yang saya tunjuk tadi, apply, explore yang semalam Ustaz Faiz tunjuk, untuk disubmit kat sini. Okay, untuk disubmit kat sini. Okay, contoh dia, bila kita tekan submit kat sini, contoh yang hari ni apply, kalau yang sebelum ni cikgu ambil lah. Kalau nak submit explore, pergi kat explore. Kalau nak submit dekat activate, pergi kat activate. Dekat situ. So lengkapkan kat sini lah. Okay, apa yang nak kena diisi kat sini?
Contohnya saya nak ambil satu aktiviti saya yang book A to Z tadi tu kan. Book A to Z. Dia saya masukkan dalam ni. Saya dah tutup dah. For a while. Boleh apa-apa bahasa betul. Tak kisah boleh apa-apa bahasa. Kat mana tadi Ni pengkelasan makanan betul dah. L, Ya kawan. in term of collaboration just now, memang kena pakai Apple ID, tetapi kalau kata student tak ada device Apple, dia boleh create Apple ID di website dan Betul. collaboration boleh dibuat dengan pelajar. Katalah kita ada 5 pelajar ada iPad, dia ada 5 lagi tak ada, dia still boleh guna browser untuk collaborate. Yap. So kalau yang macam Puan Moron bagi tahu, browser dia kat sini lah. Bila dia ada Apple ID, dia boleh sign in dengan iCloud.com ni sini. So daripada sini kalau collaboration dia akan pergi kat sini lah. Kita boleh tengok ini contoh anda menggunakan selain daripada device Apple. Dia ada benda ni. Dia akan ada kat sini lah. Kalau collaboration atau anda create kat sini, dia akan keluar nanti kat sini. Dia akan bagi notification kat sini, kat email dan sebagainya. Okay. So kalau macam numbers tadi, kalau nak collaborate boleh lah. Contohnya macam yang dah share. Saya dapat daripada orang lain kan. Ini contoh saya buka browser. Kalau contohnya anda menggunakan selain daripada Mac. Kalau anda menggunakan Windows ke apa, paparan dia macam ni lah. Kalau anda buka melalui browser. Kalau dengan kita dengan Mac, kita terus je buka kat sini. Kita ada iCloud terus. Okay. Saya nampak kat Windows pun sekarang ni dia boleh install dah iCloud Drive. Dia dah boleh integrate. Okay. So kat sinilah nanti kita akan nampak file-file tu yang share dengan kita. So jadi pelajar bolehlah edit. Dengan syarat dia kena ada Apple ID. Dia create satu Apple ID. So bila orang collaborate, so dia bolehlah sama-sama collaborate di sini. Okay. Alright, so kita pergi balik kepada yang tadi. Yang ni lah kita kena masukkan kita punya sample lesson. Kejap yang untuk topik ni. Sudah. Tak apa, saya tunjuk contoh je lah yang saya dah submit sebelum ni. Okay. Saya nak cari sebenarnya poin tadi nak tunjuk as a submit. Tapi saya ada contoh screenshot. Okey, yang pertama tadi kita kena kita tuliskanlah apa yang kita punya sesi pengajaran untuk kita laksanakan tu. Kemudian yang file ni anda kena upload file tau, bukannya upload screenshot ke apa. Kalau yang ini menggunakan apa nama GarageBand, so kita upload GarageBand. Okey, kalau file tu Keynote. Kalau begini Pages. Okey. Okay, selepas tu dia akan adalah 3 soalan yang macam ni. Soalan-soalan yang seterusnya. Lesson ni suitable untuk siapa? So kita kalau tadi tingkatan 2, kita ambil lah umur 14 hingga 18. Lepas tu elemen mana yang kita, resource mana yang kita gunakan untuk develop lesson ni. Kalau macam tadi melibatkan GarageBand adalah everyone can create music. Okay. Lepas tu macam mana kita nak promoting student kreatif ni. So boleh guna bahasa Inggeris, guna bahasa Melayu pun boleh. Lepas tu kita jawab lah. Okay. So untuk use my use of technology, part of the lesson is or you need better enable my student to demonstrate the understanding. So kalau kita rasa strongly agree, kita strongly agree lah. Kalau kita nak kata agree saja, agree. Okay. Kemudian kita isi yang ke-7, yang ke-8 and then ke-9 kita submit. So dapatlah badges untuk lesson tersebut. Okay. Yang untuk ni kita ada 9 lesson, untuk apply ada 3 lesson, untuk explore ada 3 lesson dan untuk activate ada 3 lesson. Okay, jadi ada yang tanya tadi, ada juga soalan yang tanya, okay, kalau saya buat dekat saya punya explore, contohnya explore saya buat aktiviti lain, saya submit. Contohnya saya submit topik unit 1. Lepas tu di dalam Apple Teacher Portfolio saya nak letakkan yang lain apabila ditambah baik. Okay, boleh ke tak boleh? Sebenarnya untuk soalan tu, untuk kelengkapan, untuk
lengkapkan Apple Teacher Portfolio Nak kata boleh ke tak boleh, saya tak ada jawapan yang tu. Tapi kalau cikgu rasa ianya penambahbaikan, bagi saya tak ada masalah, boleh je isi di dalam cikgu punya Apple Teacher Portfolio tadi dekat pages. Kat sini kan. Sini kan. Contohnya mula topik lain, lepas tu cikgu nak masuk topik lain, nak letak dekat portfolio ni topik lain. Kalau ianya penambahbaikan, mana saya tak pernah try tu. Apa soalan dia tadi, Soalan dia contoh dekat Activate Lesson 3 ni dia buat fotosintesis. Dia submit. Contohnya dia submit topik lain. Tapi dekat dia punya portfolio ni dia nak letak topik lain daripada yang dia submit. Boleh tak? Tak pasti, tapi rasanya sebab dia kena isi apa yang dia letak dekat website tu, apa yang dia submit tu dia kena sama dengan dalam portfolio ni. I see. Sebab dia akan, Kak Rehat pun tak pasti, mungkin Kak Wan boleh clarify lagi lah, tapi apa yang kita submit tu it should be apa yang kita letak kat dalam kita punya portfolio ni. Tapi kalau ada sikit-sikit variation, mungkin dekat website kita tulis sikit, dekat dalam ni kita nak tulis banyak, tak rasa tak ada masalah. Kan macam ada benda yang kita tertinggal misalnya masa kita isi online, tapi kita nak isi dalam kita punya portfolio ni, kita nak add on lagi information ke, tak ada masalah. Okay, itu add on information kan. Kalau topik yang berbeza, lesson yang berbeza. Sebab kalau kita baca balik dia punya instruction tu, seolah-olah apa benda yang kita hantar kat kita submit tu kita buat dalam portfolio. Kena tengok balik dia punya instruction tu. Okay, so ada tadi saya nampak tadi soalan tadi apa dia kata, kena submit ke Apple Teacher Portfolio ni? Yes, kalau cikgu nak dapat kalau cikgu nak dapat badges melengkapkan sebagai yang ini bawah sekali ni, nak dapat yang ni, cikgu kenalah submit portfolio tu. Mute Ya, saya mute je. Alright, so tadi ada yang tanya tadi kena submit ke? Kalau tak submit, tak adalah yang ni. Sebab yang ni last kali nanti kita akan submit sini. Tapi sekarang ni saya tak boleh submit sebab saya tak complete lagi. Tak complete lesson ni. Saya tak jumpa mana saya punya keterangan tadi. Saya sebenarnya nak copy and then paste kat situ, nak tunjuk submission ni. Kan, sebab file tu dah ada dah. Untuk saya submit pengkelasan ni, contoh tadi kan yang saya tunjuk tadi untuk pages, yang saya buat pengkelasan makanan, saya letak upload kat sini. Nanti. Tak tahu kat mana. Okey. Tak jumpa ke tak? Saya nak tunjuk ni satu-satu ni submit ni. Contohnya tadi adalah subjek sains. Kemudian berapa tahun yang tadi ni topik untuk darjah 3. So di sini dia melibatkan photos. And then melibatkan fotos sebab ambil gambar. Kemudian nak masukkan ni. Sekejap, saya ada buat tadi. Saya cari kejap lah. Kalau jumpa nanti semua ni submit and then anda pun submit. Okay. Bila dah submit projek tu, barulah sini dia akan aktif untuk anda submitkan anda punya Apple Teacher Portfolio yang complete yang ni. Yang complete ni tadi. Baru boleh submit yang ni. Ni semua kena lengkapkan dah ni. Macam saya tak lengkap kan, tak habis lagi kan. Jadi saya kena lengkapkan ni semua. Semua ni saya kena lengkapkan. Okay, dah lengkap sini barulah saya boleh submit untuk yang di sini nanti. Okay, so bila cikgu dah submit, barulah cikgu punya complete the whole circle of Apple Teacher Portfolio. Right? Yang kita tengok tadi yang bahagian part-part yang bahagian part yang tadi yang anda mengikuti sesi
Ustaz Faiz, Ustaz Rifki, saya ni kan. Sampel-sampel ni semua ni, yang ni untuk kita dapatkan yang 9 badges tadi. So di sini walaupun ada banyak, anda pilih 3 je lah daripada aktiviti mana yang nak digunakan, pilih 3 saja. Okay. Daripada ni pilih 3 untuk submit di sini. Dia akan adalah apply lesson 1, lesson 2, lesson 3 submission, activate lesson 1, activate lesson 2, activate lesson 3. Okay. Bila anda dah submit nanti, setiap kali anda submit, anda akan dapat ni lah, dia akan bagi tahu. Sukses. Maknanya sukses, your first lesson badges, your earning untuk aperture portfolio. Ni untuk explore. Kemudian yang lain, kalau dapat, dia akan bagi tahu second. Macam ni lah. Setiap kali anda submit, anda akan dapat 1 badges. Dan yang last, final sekali, yang tadi saya bagi tahu lah. Okay, yang bawah tadi tu sekali. Yang last ni. Bila dah 9 dah submit, barulah sini dia activate. Dia aktif. Ada warna biru. Selagi tak habis 9, yang ini selagi tu dia tak akan appear. Right. So tapi sebenarnya apa yang penting adalah kita kena faham apa yang nak kita yang nak kita pelajari, yang kita nak apply di dalam kelas kita melalui apa nama? Yang kita nak apply dalam kelas ni sama ada activate, activity explore ataupun apply. Yang penting adalah saya melihat Apple Teacher Portfolio ni adalah macam mana kita nak student centered melalui aktiviti-aktiviti tersebut untuk the whole kita punya lesson. Saya nampak kelebihan dia kat situ lah kalau kita explore benda ni, Apple Teacher Portfolio. Jadi kita boleh tahu. Ya, Encik Kamarul, kalau terlepas tak ada masalah, dia sebenarnya ada rakaman. Okey, segala sesi kita ada rakaman. Sebenarnya anda boleh tengok dekat kita punya di YouTube APLM. Type je YouTube APL Malaysia. Okey. Yang ini ada logo ni. So boleh tengoklah sesi-sesi yang sebelum yang daripada Ustaz Syakir, sesi pertama, season 1, season 2 dan yang semalam season 3 ada semua. So season 4 nanti kita akan upload kemudian lah lepas habis sesi. Okay. So boleh ulang tonton semula. Semuanya ada kat sini So macam biasa lah, jangan lupa like dan subscribe. Okay. Ada soalan belum pernah berlaku kena reject. Okay. Apa maksud reject ni? For the escalate. Feel like that. For sample escalate. Boleh ke apa yang kita nak submit tu tak dapat badges, mean tak sukses? Kalau sebab tak pasti juga, sebab kita apply apa yang sampel yang dia bagi, kita ikut daripada apa yang disarankan, aktiviti yang disarankan dalam ni, activate ke apa. Setakat ni saya follow sampel yang dia kata, contohnya brainstorming notes ni kan, saya buat lah macam saya buat yang tadi tu kan. Yang ini saya follow je lah. Dia punya skill resource dia kena gunakan iPad Notes. So saya buat dengan iPad Notes. Jadi saya submit je lah apa yang disarankan oleh aktiviti ni. Cuma kita ubah suai mengikut subjek yang kita ajar ataupun subjek yang dalam lingkungan di negara kita. Okay. Contohnya macam digital journal ni kita buat. So memang follow lah. Download dia punya template yang dia bagi ni and then buat je lah digital journal. Jadi kita submit yang template yang dia bagi ni, yang kita buat ni. Umpama macam student buat lah kan. Saya submit itu setakat ni. Alhamdulillah tak kena reject lagi lah. Yang penting macam saya kata tadi, cikgu kena faham lah apa benda kehendak dia. Kalau kita kena faham betul-betul kat sini dan kita ikut dia punya skill and resource, insyaAllah. Okay. Right. Yes, Kena rasa kena bantu untuk jawab soalan yang mana? Siapa tu Cikgu Waikid tu. Waikid apa ni dia tanya? Sekejap, soalan yang daripada atas tu. From simple escalate to complete skill like that. Maksudnya dia Di atas lagi boleh because I'm not sure
which part of it yang dia masukkan. Mungkin Mr. White Kid boleh buka mic untuk ni. Cuba tanya soalan ke? Takut kalau kita baca ni takut salah faham ke ataupun maksud. Ya betul, sebab takut dia tanya antara yang kita submit dengan portfolio atau dia tanya antara aktiviti ataupun lesson tu boleh sama topik ke tidak ke semua kan. Boleh tanya terus kot. Okey. Boleh tanya terus lah. Tapi kalau tanya saya contohnya untuk activate topik lain. Lepas tu explore topik lain. Kemudian apply topik lain, pada saya tak ada masalah. Tapi kalau dia boleh buat the whole, is much better. Maknanya yang activate tadi macam saya bagi tahu tadi lah, contohnya macam yang pantun tadi kan, yang saya bagi contoh pantun tadi, ataupun yang Ustaz Rifki punya, yang Ustaz Faiz punya tentang tunjuk yang tadi, L punya slide ke mana yang ada tunjuk contoh lesson yang pantun tu yang ada activate, explore dengan boleh sekejap okey. Saya share screen balik. Sekejap. Yang ni ke? Kan? Okay. Yang ni. Okey. Contoh kalau nak buat the whole lesson, boleh buat yang macam ni contoh dia. Okey. Maknanya activate murid dia baca pantun daripada buku teks, dia merakam bacaan pantun, maknanya dia kena buat aktiviti dulu. Dia kena faham pantun yang dibaca dan apabila pergi kepada explore, dia faham maksud keseluruhan pantun, dia tahu ciri-ciri pantun, dia faham bayangannya. Ini kalau kita nak saling berkait. Nak saling berkait daripada activate sampailah ke apply. Boleh. Nak guna the whole topic of the lesson. Boleh? Tak ada masalah. Okay, sebab biasanya kita punya lesson plan untuk satu sesi je kan. Biasanya pun kalau kita buat lesson plan pun untuk the whole topic, whole unit, whole chapter, dia berkait kan. So bolehlah buat. Maknanya cikgu kena merancang apa end project dia, end product dia. Ni kalau Kak Reha tambah sikit lah maknanya apa yang L tunjuk kat sini, mungkin ada guru-guru yang nak guna satu topik tapi nak bawa daripada activate, bawa terus kepada apply. Maknanya daripada level yang rendah hingga kepada dia boleh menghasilkan application of the knowledge lah. Jadi betul, boleh. maknanya bila dekat activate tu tadi, bila dia buat activate, patah balik tadi, nanti confusing kat sini. Bila dia tengok dekat activate ni, maksudnya kan dia dekat activate dia dah bagi ada 7 tutorial tu, so dia pilih lah. Kalau kata nak suruh pelajar merakam bacaan pantun ataupun mungkin ada cikgu dia nak guna yang merakam, tapi mungkin ada yang dia nak guna buat dekat notes. So boleh pilih antara 7 tutorial yang ada tu, mana satu lesson activate yang nak buat. Macam tu. And then satu je lah lesson activate, lepas tu explore, lepas tu apply. But some teachers dia tak nak buat macam tu, dia nak buat activate tajuk lain, explore tajuk lain, apply tajuk lain pun terpulang lah. Tetapi mesti ikut aras yang ditetapkan lah dan gunakan contoh integration of the creativity and technology tu yang penting. Kak Reha dengan Cikgu boleh saya tanya soalan? Kalau saya salah boleh betulkan saya sebab saya takut saya salah faham. Okey, bila kita tengok tadi portfolio tu, setiap satu ciri ni dia kena ada submit 3 lessons kan? Yep. Lesson 1, lesson 2 and lesson 3. Maksudnya let's say kalau activate lesson yang 1 tu perkara lain, lesson 2 perkara lain, lesson 3 perkara lain, boleh kan? Boleh. Okey. Contoh macam saya ni. Dia tak semestinya lesson 1 dengan lesson 2 dalam activate itu berkait. No. Dia boleh berasingan. Tetapi macam tadi ada soalan, kalau lesson 1 yang kita submit online dengan lesson 1
katakan lesson 1 activate, submit online dengan lesson 1 activate dalam portfolio, tu kena sama lah. Janganlah buat yang lain, penat ada banyak benda yang kena buat. Right. Okay, saya tengok dekat chat, kot ada lagi soalan, cikgu. Sebelum saya serahkan kepada Ustaz Faiz, kepada moderator. Yang lain tak apa. Okey, dalam portfolio hanya screenshot saja kan? Okey, betul. Dalam portfolio ni saya screenshot je. Saya screenshot daripada tugasan-tugasan tadilah. Yang saya buat ni kan. Yang ni screenshot lah. Paste kat sini. Kan? Saya punya poster. Kemudian yang lain ni saya screenshot. Kalau macam GarageBand, kita screenshot GarageBand. Okey. Ya, terima kasih puan-puan. Boleh subjek lain-lain, betul. Tak ada masalah. Okay. Kalau tambah sikit lah, mungkin ada cikgu dia nak letak lebih daripada satu screenshot. Jadi dekat ruangan, macam ruangan my example tu kan, macam ni letak Pantun Kemerdekaan. Cikgu boleh pilih gallery. Picture gallery. Okey. Dekat pages ni, picture gallery, dia boleh swipe. Kalau tak nak kecil-kecil ni, betul. Maknanya saya satu placeholder gambar, tapi cuba tengok dekat format ni media. Dekat media tu, media. Biasa pakai iPad. Ya. Ni Ni awak image guna gallery. MacBook kan. Tekan dekat media Dekat tu. image gallery. Kat sini Bila cikgu letak boleh image gallery, cikgu boleh letak lebih daripada satu gambar lah. Misalnya mungkin cikgu ada cikgu yang semangat kan, kita nak tunjuk banyak, kita dah buat mungkin surat 1, 2, 3 contoh lah. Kalau nak letak pun boleh macam tu. Contohnya kan, ke satu, 2, letak 3 kan, open. So bila dia letak kat sini dekat pages, ni yang best pages ni, dia boleh macam carousel kan, carousel image. Dia boleh macam ni yang best dia. Boleh, tak ada masalah. Kalau nak lebih tapi kita nak buat besar juga, boleh buat macam ni. Okay. So benda tu dekat dalam media, and then ambil kepada image gallery. Biasa buat dekat iPad. Okay. Nak lebih pun tak ada masalah. Tapi kalau nak susun petak-petak 4 pun tak ada masalah. Cuma nampak kecil lah. Kalau nak besar, macam Puan Noreha bagi tahu tadi, guna image gallery. Tools image gallery. Right. So kalau tak ada, saya serahkan kepada... Sekejap L. Ya, boleh. L tunjuk yang page 24 tu. Page 24. Macam dekat page 24 ni, katalah reflection cikgu panjang kan, ataupun banyak yang cikgu tulis. Yang masa submit memang kita kena type, tapi dekat dalam ruangan ni kita boleh letak voice memo, ataupun kita boleh rakam kita bercakap lah, maknanya instead of yang dekat ni how did promoting student creativity tu ke kan, antara 3 tu. Sebab dia kadang-kadang ada yang semangat kan, dia tulis panjang, dia banyak, dia nak explain, then rakam je lah suara ataupun rakam guna clips kan yang cikgu bercakap. That would be added creativity lah. Maknanya you punya portfolio tu tidaklah monotonous, semua bertype je, ada variasi sikit lah macam tu. Okay. Nanti saya tukar. Kita nak tonjolkan creativity kan sebenarnya kan, sebab the idea is that you use your creativity using the technology that you have. So in a way you show your capabilities also in when you submit your portfolio ni, it shows your capability, how you integrate the technology and your creativity. Macam tu je lah. Alright, terima kasih. So maknanya saya ubah nanti. Yelah, betul lah, tak fikir benda-benda tu boleh letak kan. Macam sebab dia pages kan. Bila dia pages, sebenarnya banyak benda kita boleh gunakan. Kita boleh masukkan audio, contohnya kita record kita punya video, kita bercakap, kita punya reflection pun kita boleh insert as a video dekat petak ni, jadi tak perlu menggunakan teks. Right? I will do that. Thanks. Tapi kena make sure dia tidak lebih 500 MB Betul. Maximum 500 MB.
megabyte. Tak boleh lebih. Kena ingat tu. Okay, apa saja anda punya lesson ni, dia tidak boleh melebihi daripada 500. Dia dah nyatakan sebenarnya kat sini. Bila setiap kali kita nak upload sini, dia ada bagi tahu. Kat sini nampak tak? Not more than 500. Limit 500 MB. So macam saya punya ni dah sampai 232 kan. Satu lesson tu. So jangan exit limit lah. Kalau tak boleh nak upload. Right? Okay. So kalau tak ada, saya serahkan kepada moderator. Silakan Ustaz Faiz. Okay. So terima kasih diucapkan kepada presenter kita pada malam ni, iaitu Cikgu L. Dalam sesi yang keempat, iaitu Apple Teacher Portfolio Apply. Okay, sekejap saya share screen. Okay. Q&A dah lepas dah tadi Ustaz. Dia dah Q&A dah tadi. So mungkin boleh next kot. Mute ke Ustaz? Mute. Tak dengar suara Ustaz. Ke saya yang tak dengar? Saya dengar. Okey. Baru dengar Ustaz. Takut saya seorang yang tak dengar. Sebab yang lain pun sorry. macam senyap kan. Mute Takut kot. saya seorang yang tak dengar. Okey, sekejap. Sekali. Share. Okey. Kan apa ni? Okey. Okey, boleh. Tak dengar lah suara Ustaz. Suara tak ada. Bila share screen terus tak ada audio. Bila share screen audio tu. Ustaz, tak payah tunjuk Q&A dah, straight kepada kehadiran ni. Sebab dia lewat. Terus kepada kehadiran. Dia nak tunggu kehadiran dia ni. Semua tunggu kehadiran ni. Okey. Sekejap. Sorry. Tak payah tunjuk Q&A dah. Buka page terus ke kehadiran. Okey, present besar. Tak apa, saya cakap tak apa. Okey, berikut adalah pautan untuk kehadiran pada malam ni. Okey. Mungkin kalau boleh scan, kemudian kod dia adalah ni. Okey. Tuan dia scan. Scan sekejap. Masukkan ID dia 5. Ataupun email anda. Kemudian masukkan kod program tu yang AEM huruf besar AEM and then dash A kecil 9. Hantar, kemudian tik saya hadir. Maklumat anda tu lengkap lah. Sini dia akan lengkap macam ni. Okey. Hadir. Kehadiran telah direkod. Terima kasih. Cikgu L. Ya saya. Boleh umumkan tak bila dia orang dah memang cukup 3 kali kehadiran, dia sijil boleh check lah dekat. Okey, sekiranya anda telah mengikut kita punya sesi sekurang-kurangnya 3 sesi ataupun 3 kehadiran, anda layak untuk muat turun sijil tu lah. Dia ada dekat sistem tadi. Okey, dia kat sistem sini, login, ID email anda.
scan jari je. Right. Okay, akan ada kat sini, pergi dekat sijil. Tu dekat dashboard anda tu, pergi dekat sijil. Kemudian sijil program ataupun sijil bengkel, boleh tengoklah kat situ. Contohnya Apple Teacher, Journey to be an Apple Teacher. Klik kat situ, nampak tak dia bagi tahu jumlah bengkel 4, kehadiran sijil 3 kan. So maknanya bila 3, bolehlah download. So kalau macam 2 tu macam mana? Dia nak submit untuk sesi kedua dan yang tak ada dapat hadir, kalau dia tengok video tu macam mana Ustaz? So memang dah close dah? Dah close dah. Dah close dah untuk sesi kedua. So kalau macam dia tengok melalui rakaman video, Okey, mungkin kita boleh tetapkan lah untuk sampai hari esok ke. I see. Okay dah tu Cik Kamarul. Nanti saya PM juga dekat FB. Lah jumpa dekat program innovation tu kan. National Innovation, insyaAllah. Kita keep in touch to the next program. Baru tadi Kak Reha, Cik Kamarul. Saya tak perasan Cik Kamarul dia ada di dalam Telegram kita. Tadi bila dia ping nama tu, barulah ada dalam ni. Alright. Hello? Ya. Okay. Okey dengar Ustaz? Dengar. Okay. Okay, thank you. Saya ucapkan lagi sekali kepada Cikgu L di atas pertanyaan kita tadi. Okay, dan seperti mana yang telah diberitahu oleh Ustaz Syakir seperti tadi, okay, sijil hadiran anda semua boleh dapatkan selepas anda login ke website APB Malaysia tu, dan dapatkan di sijil program, di senarai program, sijil program, dan syarat dia adalah 3 kali kehadiran daripada 4 slot yang kita adakan lah. Okay. So saya kira untuk malam ni, okay, yang terakhir sekali ni saya nak tunjukkan kepada tuan-puan, okay, channel ataupun platform yang anda boleh bertanya kepada kami untuk berhubung bersama kami bagi yang masih lagi belum join bersama-sama dengan kami di media sosial. Okay, kita ada sekejap. Ni saya kata saya share ni tak bunyi ni. Sekejap Tak apa, Ustaz share, kalau tak bunyi saya tolong bunyikan. Okay. Okay, cuba Ustaz cakap, bunyi tak? Bila present tak bunyi Okay, so anda boleh bertanya pelbagai soalan berkaitan dengan Becoming Apple Teacher. So dekat grup Telegram, okay, di mana dalam grup Telegram Becoming Apple Teacher ni dah lebih pada 1000 dah sebenarnya. Jadi Q&A boleh tanya untuk berkaitan dengan topik Becoming an Apple Teacher. Tapi ada juga orang lain yang tanya soalan lain berkaitan teknikal, boleh. Tak ada masalah, insyaAllah. Ramai kita akan respon. Dan seterusnya kita ada Apple Learning Community Malaysia di dalam Facebook. Okay, kita ada page kita dan ini adalah grup untuk Mara Apple Teacher. Dalam tu adalah di kalangan guru-guru Mara. Mereka berkongsilah bagaimana menggunakan teknologi Apple Ecosystem dalam PDP. Dan seterusnya kita ada Apple Teacher Community. Okay, kita dah rasa dekat 7,000 dah kot Apple Teacher Community ni, dah ramai dah. Kita dah 7K, tak ingat dah. So memang dalam tu macam mana? 6,900 juga dekat 7K. So dalam situ memang diorang banyak berkongsi dah dari segi teknologi, tentang teknologi terkini. Bab-bab racun ni sebenarnya bukan racun, diorang banyak berkongsi. Jadi bila exposure diberikan, saya dapat lihat bahawa bila exposure kita berikan kepada cikgu, cikgu mula tertarik. Even tadi petang pun, siang tadi pun kita buat sharing macam mana nak menggunakan iPad untuk create dia punya student punya konten dan pembelajaran kepada student. Ramai juga cikgu request, boleh tak nak beli iPad dengan harga education dan sebagainya. So sebenarnya exposure lah saya dapat lihat bila lagi banyak kita kongsi dengan cikgu. Ya, racun itu benar. Bila ramai berkongsi dengan cikgu, sebenarnya cikgu mula tahu bagaimana nak optimalkan penggunaan device cikgu ni. Okay.
Begitu juga dengan yang kita punya program ni, Journey to Become an Apple Teacher. So bermula daripada anda mempelajari bagaimana nak mengoptimiskan penggunaan iPad. Kalau tak sebelum ni mungkin hanya guna iPad untuk browsing dan sebagainya. Jadi bila anda tahu native apps yang ada di iPads tu macam mana nak gunakan, so di situ anda dapatlah Apple Teacher Certificate. Dan daripada situ upgrade kepada Apple Teacher Portfolio nanti. Bila dah dapat Apple Teacher Portfolio nanti, so dia akan pergi the next step lah. Apple Professional Learning Provider, anda boleh pergi kepada Apple Professional Learning Specialist. Kemudian top sekali anda bolehlah dapat sebagai Apple Educator yang saya difahamkan ada 2,500 je di dunia ni. Dan kita Terengganu ada dalam berapa? 12. Tak silap saya. Okay, so boleh buka cam untuk kita sesi bergambar untuk malam terakhir. Malam terakhir sesi Becoming an Apple Teacher. Sekejap. Kagumlah ramai yang daripada first day ni orang yang sama je, memang kagum lah. Biasanya memang diorang ni yang will be becoming influencer lah insyaAllah. Okay, ready saya cuba buka supaya saya dapat maksimum layout. Lebih kecil kan ni. Maksimum berapa saya dapat? 2, 4, 25. Okay. Smile. Alright, boleh buka mic ke, nak sebut ke kan supaya dapat masuk ke first page. Okay, 1, 2, 3. Okay. Alright. Second page, smile. Boleh sempat lagi betul tudung, tak ada masalah. Nak betul tudung cikgu boleh cikgu. Tengok sikit. Kan? Okay, 1, 2, 3. Thank you. Ramai bagi love. Okay, yang page 13 dan 14 nampak nama saja. It's okay, tak apa. Okay, page 15